TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum tu seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita hendak pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal di mana jua kita berada, pasar raya ke, tempat permainan ke ataupun di mana-mana, terus kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting, jangan lupa untuk memakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menentang COVID-19. Baiklah, bila sebut tentang keluarga, sudah pasti ada sistemnya. Persoalannya ialah bagaimana sistem kekeluargaan menurut Islam. Inilah yang akan kita belajar pada hari ini bersama dengan ustazah kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat biodata guru penyampai pada hari ini. Tak kenal maka tak cinta, kata orang tua dulu. Jadi apa kata, jom kita berkenalan dengan ustazah kita pada hari ini, iaitu Ustazah Siti Rozaini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Luqman. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustazah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita nak belajar tentang tasawur Islam, iaitu sistem kekeluargaan menurut Islam. Mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit apakah yang menarik yang akan kita belajar pada hari ini. Silakan Ustazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan mengupaskan mengenai satu topik dalam sistem kekeluargaan Islam. Dan saya akan mengupas konsep-konsep, ciri-ciri dan unsur-unsur yang seterusnya. Okey, sudah pastinya tak sabar kita nak bersama dengan Ustazah. Tapi sebelum tu Ustazah, sebelum kita nak pergi lebih jauh dalam kelas pada hari ini, apa kata kita buat SOP dulu? Okey, saya pakai dulu cecair pembasmi kuman. Kemudian silakan Ustazah, supaya kita sama-sama dijauhkan daripada wabak COVID-19 ini. Ustazah boleh ambil tempat di sini. Okey. Dan yang kedua Ustazah, di mana juga kita berada, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting, terus pakai pelitup muka. Baiklah Ustazah, saya rasa tak seronok kalau kita berdua sahaja pada hari ini. Kalau saya nak jemput kawan-kawan lain bersama dengan saya, boleh ke Ustazah? Boleh. Okey, jemput masuk kawan-kawan saya dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah, Batu Pahat, Johor. Itulah dia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Comel-comel kawan-kawan saya pada hari ini. Apa khabar, semua sihat? Sihat. Sihat. Okey, alhamdulillah. Baik, boleh tak kenalkan nama anda dan apakah cita-cita anda? Bermula dengan Nadira. Silakan Nadira. Assalamualaikum. Nama saya Nadira Izzati binti Azizah Ihsan dari SMK Tok Aminah. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan wanita. Semoga mencapailah cita-citanya. Amin. Baik, seterusnya kepada Nur Syamimi. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Silakan. Nama saya Nur Syamimi Wahidah binti Safi'i. Saya daripada SMK Tun Aminah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru pendidikan awal kanak-kanak. Okey, ni nak ikut jejak langkah Ustazah kita lah ni sebagai seorang guru. Baik. Seterusnya Adawiyah. Silakan kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum. Nama saya Rabiata Adawiyah binti Zainuddin dari SMK Tun Aminah dan cita-cita saya ingin menjadi chef. Chef. Jarang Ustazah saya bila tanya pelajar nak jadi chef. Jadi ini antara yang first time saya jumpa. Tahniah kepada Adawiyah. Dan seterusnya Hazika, kenalkan nama anda dan cita-cita, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazika binti Saifah Zahar. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang kaunselor. Kaunselor. Okey, baik. Tahniah kepada Hazika. Seterusnya Al-Yani. Kenalkan nama dan cita-cita.
Assalamualaikum, saya Nur Aliani binti Ismail. Saya daripada sekolah SMK Tun Aminah. Cita-cita saya ingin meneruskan perniagaan keluarga. Okey, business woman lah ni. Ahli perniagaan. Baik. Dan yang terakhir Syafiqah. Silakan. Kenalkan nama dan cita-cita. Okey, jangan lupa onkan suara ya. Assalamualaikum, nama saya Syafiqah Umairah binti Rasmanan. Saya bersekolah di SMK Tun Aminah. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Okey, baik. Kita ada 2 guru pada hari ini. Baiklah, kita dah dengar dah nama kawan-kawan kita dan juga cita-cita anda semua. Sekarang saya nak dengar pula pandangan daripada murid-murid dalam talian. Tadi saya dah dengar dah pandangan daripada ustazah kita. Mungkin Nadira, pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini iaitu tasawur Islam. Silakan Nadira. Pada pandangan saya tentang pembelajaran hari ini sangat penting kerana konsepnya rumahku syurgaku, diwujudkan nilai kebahagiaan dalam sebuah keluarga, bukan harta dan wang ringgit, tetapi nilai kasih sayang tak dapat diagihkan kepada orang lain. Ya, itulah yang kita mahukan. Rumahku, syurgaku. Baik, terima kasih kepada Nadira. Seterusnya Syahmimi, apa pandangan anda berkenaan dengan topik kita pada hari ini? Disebabkan saya adalah seorang anak yang masih mempunyai ibu dan ayah, saya amat berminat untuk mengetahui peranan dan tanggungjawab yang boleh saya laksanakan terhadap mereka melalui topik pembelajaran sistem kekeluargaan Islam pada hari ini. Ya, betul. Bila kita belajar mata pelajaran pada hari ini, kita akan tahu Ustazah tanggungjawab kita sebagai seorang anak kepada ibu dan bapa. Baiklah, yang terakhir Adawiyah, mungkin pandangan anda. Silakan Adawiyah. Pada pandangan saya, hal ini kerana satu masa nanti saya akan mempunyai keluarga sendiri dan akan menggalas tanggungjawab yang diberikan. Maka dengan itu saya tertarik untuk mempelajari topik kita pada hari ini. Ya, betul. Kita semua akan kahwin Ustazah termasuklah murid-murid dalam talian kita. Jadi anda semua kena belajar mata pelajaran pada hari ini iaitu tasawur Islam. Baiklah, kita dah dengar dah pandangan ustazah, kita dah dengar dah pandangan murid-murid dalam talian. Sekarang Ustazah, sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak minta izin untuk rehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Silakan. Okey, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dalam Sukses SPM 2021, juga bersama dengan guru kita Ustazah Siti Rozaini dan juga murid-murid dalam talian. Ni saya nak tanya ni, murid-murid dalam talian ni. Anda semua di mana sekarang ni? Nampak background macam sama je. Di sekolah. Oh, di sekolah. Okey, baik, patutlah ada nampak di belakang tu kegemilangan perkataannya kan. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita pada hari ini, juga anda yang menonton dari rumah. Baiklah Ustazah. Okey. Tak sabar sebenarnya kita nak mulakan kelas bersama dengan Ustazah. Cuma sebelum tu Ustazah, bila sebut tentang tasawur Islam, topiknya yang akan kita fokus pada hari ini ialah kekeluargaan menurut Islam. Jadi kita nak tahu dahulu apakah maksud keluarga itu sendiri Ustazah. Okey. Silakan Tazah. Saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin ke sana boleh Tazah? Okey, silakan. Okey. Okey, saya mulakan topik pembelajaran kita hari ini iaitu sistem kekeluargaan. Dalam buku teks, murid boleh merujuk buku teks bermula daripada muka surat 100, bab tingkatan 4, pelajaran 10. Okey. Ini adalah overview mengenai ulang kaji pelajaran kita pada hari ini. Bermula dengan konsep, ciri-ciri, matlamat dan peranan ahli keluarga, kepentingan pembinaan keluarga dan juga pembinaan keluarga menurut Islam. Jadinya kita berkenalan terlebih dahulu dengan maksud keluarga. Maksud keluarga ialah unit sosial yang menghubungkan yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat. Jadinya murid-murid boleh gariskan kata kunci utama unit sosial. Dan perkataan yang saya merahkan itu adalah salah satunya kalau boleh membentuk sebagai sebuah
keluarga. Okey. Kemudian kita pergi kepada keluarga asas. Keluarga asas iaitu individu utama yang terdapat dalam sesebuah keluarga. Jadinya ustazah nak panggil murid Nadira Izzati, sila sebutkan atau senaraikan kepada ustazah 3 individu utama yang terdapat dalam buku teks. Apa dia Nadira? Yang pertama suami. Suami. Yang kedua isteri. Yang ketiga anak-anak. Betul Ustazah? Betul, tepat sekali. Terima kasih Nadira. Jadinya murid-murid, datuk, nenek, ipar duai, adik-beradik bukan kategori keluarga asas. Okey. Next, seterusnya kita pergi kepada maksud pernikahan menurut Islam, iaitu ikatan yang menghalalkan perhubungan antara seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Okey. Islam tidak mengiktiraf ikatan ataupun perhubungan antara lelaki dan lelaki atau perhubungan ataupun ikatan perhubungan antara perempuan dan juga perempuan. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri ataupun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem kekeluargaan Islam. Yang pertama, sebuah keluarga itu perlu dibina berdasarkan ketaatan kepada Allah sebagai asas dan juga tunjang utama. Yang kedua, setiap ahli keluarga mengamalkan akhlak mulia dan juga mempamerkan contoh-contoh tauladan yang baik. Yang ketiga, setiap ahli keluarga menjalankan peranan dan juga tanggungjawab masing-masing. Dan yang keempat, sentiasalah berkomunikasi secara positif dan kita turut sama memberikan sokongan di antara satu sama lain ketika senang maupun susah. Okey, seterusnya kita pergi kepada rukun nikah. Jadi ustazah suka sangat nak panggil pelajar ustazah bernama Syamimi Izzati untuk menyenaraikan 5 item yang terdapat dalam rukun nikah. Silakan Syamimi. Yang pertama adalah suami, yang kedua adalah isteri, yang ketiga adalah 2 orang saksi, yang keempat wali, yang kelima akad ijab dan kabul. Okey, tahniah. Terima kasih Syamimi. Betul jawapan tu dan saya ada buat satu formular ringkas iaitu siswa. Jadinya murid perlu ambil catatan. Saya buatkan satu formular ringkas yang mana huruf yang saya merahkan itu adalah ringkasan kepada semua item yang terdapat dalam rukun nikah. Okey, seterusnya kita pergi kepada matlamat institusi kekeluargaan Islam di mana matlamat ini bermaksud tujuan ataupun misi yang ingin dicapai dalam sesebuah keluarga. So tujuan pertama adalah untuk melahirkan generasi bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, bagi meneruskan kelangsungan zuriat melalui ikatan pernikahan yang sah. Dan kemudian kita boleh melaksanakan ajaran Islam dalam keluarga kita. Kemudian bagi dapat menjamin keutuhan sosial dan ekonomi. Dan antara yang lain, kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah dan juga hamba Allah. Dan yang paling utama sekali adalah bagi menjaga kehormatan diri kita daripada terjebak dengan maksiat seperti zina. Okey. Seterusnya, jadinya sukalah ustazah nak mengingatkan bahawa setiap ahli keluarga mempunyai peranan dan juga tanggungjawab masing-masing. Jadi dai, bagaimana kita boleh melihat satu ketika bagaimana Islam apabila sedang berada di puncak, jadi Rasulullah menyampaikan pesan di saat-saat akhir baginda di dalam khutbah terakhir baginda di Bukit Arafah, yang mana Rasulullah mengingatkan kembali tentang perkara asas dan juga teras dalam kehidupan kita, iaitu peranan seorang suami dan juga peranan seorang isteri. Jadinya kat sini kita nak tengok peranan seorang suami. Jadinya saya nak minta pelajar saya, Rabiatul Adawiyah, untuk menerangkan ataupun menyatakan peranan dan juga tugas seorang suami. Okay, silakan Adawiyah. Yang pertama ialah
berperanan sebagai pemimpin keluarga. Yang kedua, menyediakan keperluan asas. Dan yang ketiga, melindungi ahli keluarga. Okey, terima kasih Rabiatul. Baik chef kita Ustazah. Chef Adawiyah kita. Okey, Hazika boleh senaraikan kepada saya contoh-contoh keperluan asas yang perlu suami sediakan kepada ahli keluarga. Antara contohnya ialah tempat tinggal, pakaian dan juga makanan. Okey, terbaik. Okey. Seterusnya, boleh tak Ustazah panggil Aliani Ismail untuk menerangkan pula peranan seorang isteri. Peranan seorang isteri adalah taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kedua, menjaga rahsia rumah tangga. Yang ketiga, membantu suami dalam mendidik anak-anak. Okey, terbaik. Terima kasih Aliani. Seterusnya kita tengok peranan seorang anak dan saya minta Syafiqah Umairah untuk menyatakan peranan kita sebagai seorang anak. Peranan seorang anak ialah mematuhi ajaran agama, menghormati ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa dan mendoakan ibu bapa. Okey, terima kasih. Tepat sekali. Okey, memandangkan kita semua adalah anak, adalah tugas kita untuk berbakti kepada ibu bapa selagi mana mereka masih lagi hidup. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan yang dilakukan bersama-sama antara suami dan isteri, iaitu memelihara dan juga mendidik anak. Yang keduanya menghubungkan silaturahim antara kedua-dua belah pihak, kedua-dua belah keluarga dan antara yang lain menunaikan hak kepada pasangan. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan pembinaan keluarga Islam. Kenapa pentingnya kita kita bentuk sebuah keluarga? Yang pertama, kerana Islam ingin kita mengamalkan sunnah. Sunnah siapa murid? Sunnah Rasulullah. Ya. Semangat murid kita. Walaupun Rasulullah seorang pemimpin yang hebat, Rasulullah juga tidak meminggirkan kepentingan untuk hidup berkeluarga. So antara yang kepentingan yang kedua adalah untuk memelihara diri kita daripada melakukan maksiat. Contoh maksiat adalah seperti zina dan sebagainya. Yang ketiga, antara kepentingan yang lain adalah untuk memenuhi naluri semula jadi dan juga fitrah kita yang ingin hidup berpasangan. Jadi kalau kita hidup seorang-seorang dekat muka bumi ini, pastinya sunyi dan pastinya tak dapat nak meneruskan kelangsungan zuriat. Dan yang keempat, kita dapat mempamerkan ataupun mengamalkan nilai-nilai Islam. Antara contohnya belajar untuk beradab, mengamalkan nilai akhlak mulia. Dan yang kelima, tujuan dan kepentingannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang bertamadun, berteraskan syariat Islam, bukan mengikut hukum akal dan juga logik akal semata-mata. Betul. Dan yang terakhir sekali, kepentingannya bagi kita dapat menjalinkan cinta dan juga kasih sayang di antara seluruh ahli keluarga, yang mana kita bentuknya dalam sebuah keluarga. Okey. Kita pergi kepada subtopik pembinaan keluarga Islam, yang mana ia lebih memfokuskan kepada tindakan yang boleh kita laksanakan di dalam keluarga kita. Yang mana di mana slide saya ini ada 4 tindakan yang sesuai yang boleh kita laksanakan bersama ahli keluarga. Contohnya solat berjemaah, makan bersama-sama, beriadah dan berekreasi, serta boleh kita meraihkan kejayaan. Okey. Dai. Ya, saya. Dalam Islam kan, rehat yang sebenarnya adalah melalui solat. Solat. Betul. Jadi rumah tangga yang kurang atau kurang rehat ataupun tidak ada rehat, umpama pemandu yang keletihan dalam satu perjalanan yang panjang. Bahaya Ustazah. Bahaya. Jadinya kita perlu, Islam sangat menggalakkan setiap ahli keluarga untuk melaksanakan solat berjemaah. Jadinya Ustazah suka nak tanya pelajar Ustazah Nadira Izzati, apakah faedah bila kita melaksanakan solat berjemaah bersama ahli keluarga kita?
dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan hubungan dengan Allah. Tepat sekali. Ya. Itu kita dapat eratkan hubungan dengan Allah dan ahli keluarga. Kemudian Syamimi, apa faedah kita makan bersama-sama dengan ahli keluarga? Faedah ataupun kelebihan? Ya. Dapat menikmati hidangan bersama-sama. Dapat menikmati hidangan bersama-sama ahli keluarga. Okey, Ya. tepat. Itulah Baik. hikmah dan kebaikannya. Seterusnya dalam tempoh PKP ni kan, Hazika, apa contoh-contoh aktiviti yang kita boleh laksanakan dengan ahli keluarga semasa tempoh PKP ini? Antara contoh-contohnya ialah berjoging, berbasikal dan mendaki gunung. Ya. Okey, betul. Dan antara hikmah yang lain, Hazika? Hikmah yang kita dapat bila kita berjoging, bila kita mendaki gunung bersama keluarga. Kita dapat meluangkan masa yang berkualiti bersama-sama keluarga. Ya, dan Azika, anda suka permainan apa? Basikal. Basikal. Okey. Dan pasti hikmahnya kita dapat menyihatkan tubuh badan bagi kita melaksanakan aktiviti seharian. Dan yang terakhir sekali adalah meraihkan kejayaan ahli keluarga sebagai satu bentuk motivasi dan juga penghargaan kepada ahli keluarga ketika mendapat kejayaan. Walaupun sekecil-kecil kejayaan Ustazah Ya. Betul. Kita kena raikan bersama. Ya. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali kita melihat di sini kelebihan mengamalkan sistem kekeluargaan Islam, yang mana kelebihan adalah hikmah. Bila kita mengamalkan dan melaksanakan sistem kekeluargaan Islam, hidup kita akan diberkati oleh Allah. Kemudian ia dapat mengeratkan silaturahim dan juga hidup kita akan menjadi aman. Kemudian implikasi apabila kita mengabaikan sistem kekeluargaan Islam, maka kita akan dibenci oleh Allah. Dan kemudian kita akan dapat memusnahkan silaturahim. Akan berlakunya penceraian dan terakhir sekali pastinya lah berlaku pergaduhan. Itulah yang boleh saya kupaskan dan rangkumkan keseluruhan topik kita pada hari ini. Okey, baik Ustazah. Jadi Okey. semua orang nak keluarga bahagia. Jadi antara cadangan yang boleh kita amalkan bab kata Ustazah tadi dengan solat berjemaah, kita raikan kejayaan, kita beriadah bersama-sama dan juga makan bersama-sama. Jadi kita lihat seketika, jom kita makan bersama-sama untuk kita eratkan hubungan silaturahim dan kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan Ustazah Siti Rozaini Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah Batu Pahat Johor dan juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah Batu Pahat Johor. Bagaimana setakat ini murid-murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan? Kalau boleh tunjuk sikit minta duit. Okey. Cantik cikgu, mereka masih lagi bersemangat. Okey cikgu, kita dah dengar tadi tentang maksud keluarga, ciri-ciri keluarga menurut Islam. Sekarang cikgu, bagaimana cikgu format peperiksaan untuk murid-murid ini? Okey, jadi terima kasih Luqman. Jadi hari ini Ustazah nak kita memfokuskan pada poin yang kedua iaitu format peperiksaan SPM KSSM Tasawur Islam kod 5226 Palang 1 bagi peperiksaan SPM 2021 yang mana murid-murid ini adalah format yang terbaharu dan murid-murid adalah calon yang pertama untuk SPM format baharu di mana bagi mata pelajaran tasawur terdapat dua bahagian utama soalan iaitu bahagian A terdapat 20 soalan objektif pelbagai bentuk. Okey, nanti dan di mana semua calon perlu menjawab semua soalan. Yang mana ke-20 ini membawa 20 markah. Kemudian terdapat juga soalan bahagian B
di mana terdapat 6 soalan subjektif dan calon perlu menjawab dan memilih 4 soalan utama sahaja. Okey, dan keseluruhannya membawa 80 markah bagi bahagian B. Apabila kedua-duanya ditambah, ia membawa 100 markah. Okey, kita pergi kepada contoh soalan bahagian A, iaitu contoh soalan isi tempat kosong. Jadinya murid sila baca, teliti dan juga ingat. Bagi soalan nombor 1, kita tengok soalan nombor 1. Perkahwinan merupakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustazah nak point Nadira Izzati untuk soalan yang pertama. Di manakah kata kunci ataupun yang boleh ditangkap dalam soalan nombor 1, Nadira? Rasulullah. Okey, bila nampak perkataan Rasulullah, apakah jawapan yang terbaik Nadira boleh beri kepada kami? Sunnah. Sunnah. Tepat sekali. Okey, terbaik. Okey. So, yang kedua. Institusi kekeluargaan Islam dibina atas dasar apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustazah nak panggil Syahmimi Wahidah. Okey, silakan Syahmimi. Okey. Apa kata kunci bagi soalan nombor 2? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Bila nampak ada perkataan Allah, apakah jawapan terbaik Syahmimi Wahidah? Untuk soalan nombor 2. Ketaatan. Tepat sekali, Tanya. Terbaik. Tepuk sikit untuk kawan kita. Terima kasih. Okey, seterusnya kita tengok soalan berbentuk istilah. Yang mana murid perlu menuliskan istilah yang sesuai dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. Untuk soalan pertama, Ustazah nak panggil Hazika untuk soalan nombor 1. Unit sosial yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat adalah istilah bagi apa? Keluarga. Adalah istilah bagi keluarga. Melalui pernyataan apa? Unit sosial dan juga perkahwinan. Okey, tepat sekali. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Ikatan yang menghalalkan perhubungan antara seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Ustazah nak panggil Eliani Ismail. Okey, apakah kata kunci yang Eliani nampak dalam soalan nombor 2? Kata kunci. Ikatan yang menghalalkan. Ikatan yang menghalalkan. Ada lagi? Lelaki dan seorang perempuan. Lelaki dan seorang perempuan. Okey, so jawapan yang terbaik Eliani? Pernikahan. Okey, next. Kita pergi kepada soalan berbentuk padanan yang mana murid perlu menentukan pernyataan di bawah dengan menulis R atau S pada ruang jawapan yang disediakan. Murid tidak boleh menulis selain huruf yang tertera di dalam soalan. Kena 2 tu je. 2 itu saja. Kalau R dan S saja. Jadinya R adalah ciri kekeluargaan Islam, manakala S adalah matlamat institusi kekeluargaan Islam. Jadinya Syafiqah Umairah bagi soalan A memberikan sokongan antara satu sama lain. Apakah jawapan terbaik Syafiqah? R atau S? R atau S? R, ciri kekeluargaan Islam. Kenapa Syafiqah pilih R? Berdasarkan kata kunci apa? Kata kunci soalan yang mana? Memberi sokongan. Memberi sokongan adalah ciri. Okey. Kemudian menjaga kehormatan manusia. Nadira Izzati. Apakah jawapan terbaik? Jawapan dia matlamat institusi kekeluargaan Islam. Jadi jawapannya? Hurufnya? Huruf S. Hurufnya adalah huruf S. Okey. So kata kuncinya adalah menjaga kehormatan. Jawapan terbaik adalah S. Okey, kita pergi kepada soalan raja. Lengkapkan raja berikut berkaitan dengan rukun nikah. Jadi ada 2 petak kosong di sini. Jadi murid sila baca, teliti dan juga ingat. Syahmimi Wahidah boleh berikan kepada Ustazah jawapan terbaik bagi P dan juga Q. P ialah isteri, Q ialah wali. P ialah isteri
Q ialah Wali. wali. Tepat sekali. Okey, terbaik. Okey, terbaik. Push sikit kawan kita. Jadi apakah formula yang Ustazah berikan di peringkat awal tadi? Murid-murid. Siswa. Siswa. Okey. Siswa. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan berbentuk betul atau salah. Murid perlu menandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Ini adalah contoh soalan. Nombor 1, keluarga asas terdiri daripada suami, isteri dan juga adik-beradik. Hazika, adakah soalan nombor 1 ini betul atau salah? Salah, cikgu. Kenapa Salah. awak kata salah? Sepatutnya anak-anak, bukan adik-beradik. Okey, tepat sekali. Okey, kita tengok pada soalan nombor 2. Menyediakan keperluan asas seperti makanan dan minuman, pakaian serta tempat tinggal merupakan tanggungjawab suami. Jadi Eliani Ismail, apakah jawapan terbaik untuk soalan nombor 2? Betul. Betul. Kenapa anda memilih betul? Sebab menyediakan keperluan asas. Okey. Tanggungjawab suami. Adalah tanggungjawab suami. Suami. Okey, so soalan nombor 2 adalah betul. Tepat sekali. Eliani, terima kasih. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan bahagian B iaitu soalan subjektif. Soalan yang pertama, nyatakan maksud keluarga menurut Islam 2 markah. Jadinya sukalah untuk Ustazah ingatkan di sini untuk menulis pembuka jawapan seperti yang tertera di paparan skrin. Keluarga menurut Islam ialah, dan kemudian terus kepada maksud keluarga itu sendiri iaitu unit selesa yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat. 2 markah untuk soalan pertama. Okey, soalan yang kedua, nyatakan. Kata kerjanya adalah nyatakan. Kehendak soalan minta 2 iaitu memfokuskan kepada ciri kekeluargaan Islam. 2 markah. Jadi Rabiatul Adawiyah, bagaimanakah soalan bentuk jawapan bagi soalan nombor 2? Okey, silakan Adawiyah. Fakta sahaja. Fakta sahaja. Okey, tepat sekali. Okey. Jadinya murid perlu menulis pembuka jawapan iaitu 2 ciri kekeluargaan Islam ialah yang pertama, dibina berdasarkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing tanpa huraian. Okey, fakta sahaja Zah. Fakta sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Kata kerjanya adalah terangkan. Kehendak soalan minta murid tulis 2 dan memfokuskan kepada matlamat. Dan murid lihat di sini 4 markah. Hazika, bagaimanakah format jawapan bagi soalan nombor 3? Fakta dan huraian sahaja. Fakta dan huraian sahaja, tepat sekali, yang mana digalakkan murid untuk menggunakan kata hubung di antara keduanya. Yang saya berikan formula di sini ialah sukas. Iaitu supaya, kerana, agar, seperti. Untuk menunjukkan ia adalah kata hubung antara fakta dan juga huraian. Okey, Hazika, cuba berikan Ustazah satu contoh jawapan yang mempunyai fakta dan juga huraian. Melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah SWT agar membentuk kesempurnaan akhlak yang mulia. Okey, tepat sekali. Okey, ini contoh jawapan yang Ustazah berikan, iaitu yang pertama, menjaga kehormatan manusia adalah fakta, agar kata hubung dapat mengelakkan maksiat adalah huraian ringkas. Yang kedua, memastikan kelangsungan zuriat supaya dapat memelihara nasab keturunan. Ini adalah format yang mengikut fakta dan huraian. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Kata kerjanya adalah jelaskan, kehendak soalannya 2 dan memfokuskan kepada tanggungjawab suami dan markahnya adalah 4. Jadinya sama juga macam soalan nombor 3, murid perlu membina jawapan isi dan juga fakta dan juga huraian. Okey, antara jawapan yang Ustazah berikan di sini ialah suami bertindak sebagai pemimpin keluarga adalah fakta supaya dapat memastikan ahli keluarga taat perintah Allah. Yang kedua, suami memberikan pendidikan yang sempurna agar ahli keluarga mendapat kebahagiaan. Okey, kita pergi kepada soalan kebat 6 markah. Okey.
Ini antara contoh soalan kebat 6 markah. Berdasarkan gambar ini adalah stimulus, mana berdasarkan gambar di bawah, statistik daripada pihak polis di Raja Malaysia, yakni PDRM, menunjukkan sebanyak 266 kes bunuh diri dilaporkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di seluruh negara pada tahun 2020. Bincangkan bagaimana sistem kekeluargaan Islam dapat menyelesaikan isu berkenaan. Jadi Aliana Ismail, boleh nyatakan kepada Ustazah di manakah kehendak soalan dalam soalan kebat 6 markah ini? Bagaimanakah? Mengenai isu apa Eliani? Kes bunuh diri. Kes bunuh diri dan soalannya membawa kepada 6 markah. Bagaimanakah format jawapan bagi kebat 6 markah Eliani? 1 fatah, 4 huraian, 1 kesimpulan. Okey, tepat sekali. Ini adalah contoh ataupun format jawapan bagi soalan 6 markah, iaitu murid ketika dalam huraian, murid boleh memberikan contoh, kesan ataupun sebab. Okey, Syafiqah, boleh berikan kepada Ustazah jawapan daripada sudut kamu untuk soalan kebat 6 markah? Boleh Ustazah. Membina ahli keluarga yang mengamalkan nilai-nilai Islam, fakta, seperti mengamalkan solat berjemaah, huraian 1. Ini dapat mengeratkan hubungan dengan Allah, huraian 2. Dengan itu, kita dapat berdoa untuk meningkatkan iman, huraian 3. Menyebabkan kita takut untuk menamatkan hidup, huraian 4. Kesimpulannya, setiap ahli keluarga hendaklah menjalankan peranan masing-masing. Kesimpulan. Okey. 6 markah Ustazah. 6 markah. Okey, jadinya ini adalah jawapan Ustazah. Yang mana memandangkan sekarang yang banyak sangat kes bunuh diri. Jadinya apa peranan yang boleh kita lakukan? Setiap ahli keluarga perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing. Dengan cara bagaimana? Dengan sentiasa berkomunikasi secara positif dengan ahli keluarga. Bagaimana nak berkomunikasi? Berikan contoh, iaitu memberikan nasihat kepada ahli keluarga serta kata-kata motivasi. Ini bagi apa? Tindakan ini adalah bagi tanda sokongan moral kepada ahli keluarga yang sedang dalam kemurungan. Jadinya kesannya agar mereka rasa disayangi, dan kesimpulannya, oleh itu hendaklah kita melaksanakan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan bagi kita membentuk sebuah keluarga yang harmoni dan tidak berlaku lagi kes bunuh diri. Okey, itu sahaja. Cukup 6 markah Ustazah. Cukup 6 markah. Kalau murid menggunakan kata hubung, memberikan contoh, jadinya murid senang untuk membina jawapan ataupun menghuraikan fakta yang murid berikan pada peringkat awal. Ya, mana kata nak senang kena tahu dahulu apakah kata kunci Ustazah. Kata kunci. Okey, baik. Banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustazah Siti Rozaini. Tapi kita nak rehat seketika, boleh ke Ustazah? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Nak berjaya ada proses, selamat kembali ke Sukses. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Siti Rozaini Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah Batu Pahat Johor, dan murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah Batu Pahat Johor, dan anda juga yang menonton dari rumah. Baiklah. Setakat ni ada soalan tak murid-murid dalam talian yang ingin diajukan kepada Ustazah? Kalau tak ada, buat macam ni. Kalau ada, sila angkat tangan. Ada ke tak ada? Tak ada Boleh kita teruskan? Okey, baik. Jadi Ustazah, itu contoh soalan kebat tadi yang kita lihat tadi. Dan saya tengok kebat ni markahnya tinggi 6 markah. 6 markah. Jadi ada tak soalan lain Ustazah? Contoh untuk kebat ini supaya kita lebih faham bagaimana untuk menjawab soalan kebat ini. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih. Saya teruskan. Jadi murid-murid dekat dalam format peperiksaan SPM terdapat 3 bentuk soalan kebat. Yang sebelum tadi adalah kebat berbentuk 6 markah. Jadinya murid sekarang tengok di paparan skrin yang mana ini adalah contoh
soalan kebat 1 markah dan 5 markah. Bagaimanakah bentuk soalannya? Okey, murid-murid akan nampak dalam kertas peperiksaan seperti ini. 5 dan juga 1 dan juga 5 markah. Ini gambaran asas. Okey. Jadinya stimulus soalan adalah suami bertanggungjawab untuk mencari nafkah dan menyediakan keperluan asas kepada semua ahli keluarganya. Tanggungjawab ini wajib dilaksanakan kerana ia adalah satu kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah. Pada masa yang sama, suami juga merupakan salah satu daripada rukun nikah yang terkandung dalam perkahwinan Islam. Soalan yang pertama, senaraikan rukun nikah selain daripada di atas. Jadi Nadira Izzati, untuk soalan nombor 1, apakah kata kerja bagi soalan nombor 1? Arahan soalan. Menurut soalan nombor 1 ni, yang mana kehendak soalan? Ya. Senaraikan. Senaraikan. Jadi bila senaraikan perlu huraian tak? Tak perlu. Okey. Apa lagi kehendak soalan yang ada di dalam soalan ni? Selain daripada di atas. Siapakah yang dirujuk melalui perkataan di atas? Suami. Suami. Jadinya murid perlu beri jawapan selain suami. 1 markah. Kemudian soalan yang kedua. Huraikan implikasi jika seorang suami tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga. 5 markah. Jadi Ustazah nak tanya Syamimi Wahida, di manakah kehendak soalan bagi soalan nombor 2? Yang pertama adalah implikasi. Implikasi. Okey. Implikasi buruk ke implikasi baik? Implikasi buruk. Berdasarkan kenyataan apa yang Syamimi dapat tangkap ia adalah implikasi buruk? Tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan. Bila ada perkataan tidak, ia merujuk kepada pernyataan negatif. Jadinya calon perlu menulis jawapan dalam bentuk implikasi buruk. Okey, kita tengok. Ustazah nak panggil Hazika. Apakah jawapan Hazika untuk soalan nombor 1? Untuk soalan nombor 1, Hazika. Isteri. Rukun nikah yang lain adalah isteri. Tepat. Okey, Syafiqah? Rukun nikah yang lain? 2 orang saksi. 2 orang saksi. 2 orang saksi. Okey, tepat. Terima kasih Syafiqah. Okey, ini antara contoh selain daripada suami. Pilih salah satu sahaja untuk 1 markah. Okey, kita tengok implikasi suami tidak melaksanakan tanggungjawab. Rabiatul Adawiyah, boleh tak beri kepada Ustazah jawapan di pihak kamu untuk soalan nombor 2? Apa jawapannya Adawiyah? Apa jawapannya Adawiyah? Boleh Ustazah. Yang pertama, keluarga menjadi tidak bahagia menyebabkan hidup jauh dari rahmat. Contohnya hilang rasa kasih sayang antara satu sama lain. Kesannya berlaku perpecahan dalam ahli keluarga. Yang terakhir, kesimpulannya suami hendaklah melaksanakan semua peranannya sebagai ketua keluarga agar diredai Allah. Okey, tepat dan terbaik Rabiatul. Terima kasih. Okey, kita lihat jawapan Ustazah ya. Kebat berbentuk 5 markah, bagaimana jawapannya. Dirinya tidak diredai oleh Allah adalah fakta. Menyebabkan hidupnya tidak tenang. Huraian 1, kesannya keluarganya akan hidup porak-peranda. Huraian 2, seperti berlakunya perceraian suami isteri. Dan kita tutup dengan satu kesimpulan. Seorang suami hendaklah berikan cadangan. Seorang suami hendaklah berperanan sebagai pemimpin keluarga agar kehidupan menjadi bahagia. Okey, soalan itu untuk soalan yang 5 markah tambah 1 markah. Yes. Bagaimana pula Ustazah dengan 2 markah tambah 4 markah? 4 markah. Okey, kita tengok kepada soalan kebat yang ketiga, iaitu 2 markah dan 4 markah. Begini bentuk soalannya. Jadinya calon ada nak lihat di sini 2 dan 4 markah. Soalan yang pertama, terangkan peranan seorang isteri dalam ciri kekeluargaan Islam. Jadi Ustazah nak tanya Aliana Ismail, soalan nombor 1, di manakah kehendak soalan yang utama dalam soalan nombor 1?
Terangkan. Terangkan. Lagi? Peranan isteri. Peranan. Soalan memfokuskan kepada peranan. Iaitu memfokuskan kepada isteri dan juga markahnya 2. Bagaimana format jawapan? 2 Fakta dan huraian sahaja. Okey. Berdasarkan slogan di atas, bincangkan cara anda dalam merealisasikan pembinaan keluarga Islam dalam kehidupan. Jadinya terangkan cara ataupun tindakan yang bersesuaian yang kamu boleh lakukan dalam merealisasikan pembinaan keluarga Islam dalam kehidupan. Okey, ini adalah contoh jawapan Ustazah, iaitu yang pertama, mentaati suami. Okey, kemudian dan menjaga rahsia rumah tangga. Okey, kenapa Ustazah kata salah? Kerana calon menggunakan kata hubung dan. Jadi dalam format peperiksaan dan tidak dikira sebagai kata hubung kerana ia akan menjadi isi yang kedua. Jadinya jawapan yang terbaik adalah menggunakan kata hubung seperti ini, iaitu mentaati suami agar rumah tangga menjadi bahagia. Okey. Soalan dan jawapan kehebat 4 markah. Bagaimana cara dan tindakan yang sesuai bagi merealisasikan pembinaan keluarga Islam ialah saya akan mematuhi ajaran agama Islam, fakta, seperti menunaikan solat fardu 5 waktu. Ini dapat menjauhkan saya dari melakukan perbuatan mungkar. Hal yang demikian saya dapat menjaga maruah ibu bapa dan keluarga. Jadinya inilah contoh kehebat 4 markah. Jadinya secara rumusannya, bagi membentuk sebuah keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah, maka seorang suami, seorang ibu dan juga seorang anak perlulah diikat dengan tali Allah, dipaut dengan ilmu dan dicantum dengan kasih sayang. Maka kita akan dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Jadi setiap orang perlu mainkan peranan suami, isteri dan anak untuk membentuk keluarga bahagia. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Siti Rozaini Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah Batu Pahat Johor dan juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah Batu Pahat Johor dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarah Humaira binti Faizaliza. Saya merupakan calon SPM 2020 dan juga merupakan calon SPM pertama yang menghadapi konflik pandemik COVID-19 di mana kami belajar secara online sebelum menghadapi peperiksaan SPM. Belajar secara online bagi saya bukanlah satu alasan untuk rasa kita tak boleh skor dalam apa-apa subjek, terutamanya ialah subjek tasawuf Islam. Bagi saya, subjek tasawuf Islam ni sangat best dan antara salah satu subjek yang korang boleh skor A+ dalam SPM. Subjek tasawuf Islam ni bukan ajar kita dan ilmu dia tu bukan untuk semata-mata peperiksaan, malah ilmu yang kita belajar daripada tasawuf Islam ni kita boleh diguna pakai untuk kehidupan seharian kita. Maksudnya menyelesaikan masalah kita menggunakan jalan Islam. Islam ajar macam mana kita menyelesaikan masalah, kita ikut berdasarkan Islam ajar. Di sini saya nak sharekan sedikit tips yang saya guna pakai macam mana saya boleh skor A+ dalam subjek tasawuf Islam. Tips yang pertama adalah korang mesti tahu teknik macam mana korang nak jawab. Sebagai contoh, 4 markah tu macam mana ciri-ciri kita nak dapat 4 markah. Korang kena hafal teknik tu, korang kena tahu macam mana ciri-ciri jawapan yang pemeriksa nak. Kedua, korang kena baca kehendak soalan dengan betul. Maksudnya kadang-kadang soalan dia tak tanya direct, dia tanya trik. Jadi korang kena pastikan, make sure macam mana kita nak tahu dia nak apa sebenarnya. Soalan nak apa. Dan kena berhati-hati dalam menjawab soalan. Yang ketiga, kita mestilah membuat latihan apa yang cikgu beri. Maksudnya cikgu bagi kita latihan, kita perlu buat. Kerana latihan itu adalah memantapkan lagi kita punya penguasaan dalam menjawab soalan. And last sekali, semasa dalam dewan peperiksaan, jangan nervous, jangan panik dan tenangkan diri,
ingat balik apa yang kita dah belajar, ingat balik apa yang kita dah baca, dah hafal. Setiap usaha yang kita lakukan, insya-Allah Allah akan bagi setimpal dengan usaha yang kita lakukan. Saya berharap agar calon SPM 2021 tidak mudah berputus asa, berusahalah sehingga ke hari peperiksaan dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021, terutamanya dalam subjek tasawuf Islam. Good luck!